Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral pula berkaitan tentang isu kucing adalah najis. Ramai peminat-peminat kucing agak tak puas hati dengan video ustaz ni. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Semua orang tahu dia suka dengan kucing. Ni nak bagi tahu pada orang perempuan siapa yang suka bela kucing. Hadis yang cerita kata Nabi bela kucing, bohong. Tak ada hadis sahih. Jangan pandai-pandai bohong. Hadis kata Nabi tak benci, ya betul, binatang tak boleh benci. Tapi Nabi tak bawa kucing masuk di dalam rumahnya. Abu Hurairah bela kucing, tapi dia tak bawa kucing masuk dalam rumahnya kerana binatang najis, bukan tempat dia dalam rumah. Jangan guna hadis palsu. Kononnya Nabi sayang kucing, bela kucing. Tak ada satu hadis pun kami yang mengaji hadis ni jumpa, melainkan hadis-hadis tu adalah palsu. Tak ada hadis sahih. Maka bela kucing bagus tak? Bagus. Tapi adakan tempat dia dekat luar. Jangan bawa masuk dalam rumah. Ini kadang-kadang kita masuk rumah ni, bau kucing, bau tai kucing ni tak tahu nak cakap. Solat duha dalam rumah, bau tai kucing. Bayangkan. Tak kena langsung. Buat boleh, tapi seharusnya seiring dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah bela kucing pula tu, kucing kita banyak pi berak ke rumah orang, lagi teruk. Orang tegur, marah ke orang pula, lagi teruk. Akhirnya dia dengan kucing 2 kali 5. Oh, marah. Kenapa? Sebab buat tidak berpandukan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ni. Pertama sekali saya nak setuju dengan banyak perkara yang Ustaz Amran Yusof ini sebut. Yang pertama, hadis yang kata Nabi bela kucing adalah satu pembohongan. Tiada hadis yang sahih, saya setuju. Yang kedua, betul Nabi tak benci binatang termasuk dengan kucing. Yang ketiga, Nabi dan Abu Hurairah dia tak bawa kucing masuk ke rumah, itu secara umumnya kita boleh faham seperti itu. Yang keempat, ada orang bela kucing tapi tak jaga kucing dia sampai berak dekat rumah orang, bila orang tegur dia marahnya orang itu. Jadi ini 4 perkara yang saya mungkin setuju dengan Ustaz Amran. Dan kita perlu tegaskan apa yang Ustaz Amran sebut bukanlah tujuannya nak bagi tahu bahawa tak boleh bela kucing dan kita kena benci kucing, bukanlah seperti itu. Tetapi ia berkaitan tentang bagaimana kita menguruskan penjagaan kucing berkenaan. Tetapi yang menarik yang kita nak bahas pada hari ini ialah, benarkah kucing adalah najis dan tak boleh bawa masuk rumah seperti mana yang didakwa oleh Ustaz Amran dalam video tadi? Yang ni yang saya tengok ramai pencinta kucing duk petikai. Baik, kita bahaskan. Pertama, adakah kucing ini haiwan yang najis? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ni. Majoriti para ulama iaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahawa kucing tidaklah najis kerana Nabi SAW pernah sebut, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Kucing itu tidak najis. Ia tidak lain melainkan dari haiwan yang sentiasa berlega sekitar kamu. Bahkan ada satu kisah yang menarik dalam hadis ini. An Kabsyah binti Ka'ab bin Malik wa kanat tahta ibn Abi Qatadah anna Aba Qatadah dakhala fasakabat lahu wudu'an faja'at hirratun fasharibat minhu faasgha laha al-ina hatta sharibat. Qalat Kabsyah fara'ani anzuru ilayhi faqala ata'jabina ya ibnata akhi faqultu na'am faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Maksud dia apa? Daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, seorang wanita. Pernah satu ketika beliau menuangkan air wudu untuk Abu Qatadah. Tiba-tiba datang seekor kucing dan dia minum dari air wudu berkenaan. Abu Qatadah menghulurkan bekas air wudu itu kepada anak kucing tersebut sehingga dia dapat minum. Kata Kabsyah, Abu Qatadah melihat aku melihat perbuatannya itu,
Lalu berkata, kamu hairan dengan tindakan aku, wahai anak saudaraku? Kata Kabsyah, ya. Jawab beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Ia tidak lain melainkan dari haiwan yang sentiasa berlegar sekitar kamu. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Itu satu cerita. Dan ada satu lagi cerita yang juga menarik. Wa an Dawud bin Saleh ibn Dinar an ummihi anna maulataha arsalatha bi harisatin ila Aisyah. Qalat fawajadtuha tusalli fa asyarat ilayya an da'iha faja'at hirratun fa akalat minha falamma sarafat Aisyatu min salatiha akalat min haitsu akalatil hirra faqalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafin alaikum wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a bifadliha. Daripada Daud bin Saleh bin Dinar, daripada ibu dia, bahawa bekas hamba ibunya, di mana ibunya itu pernah mengutuskan bekas hambanya membawa harisah, iaitu sejenis makanan daripada gandum yang ditumbuk dan dilenyi, dibawakan makanan berkenaan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata hamba itu, aku mendapati Aisyah sedang menunaikan salat. Lalu Aisyah memberikan isyarat kepada aku untuk meletakkan makanan tersebut. Tiba-tiba datang seekor kucing dan memakan sedikit dari makanan itu. Apabila Aisyah radhiyallahu anha selesai menunaikan salat, beliau makan dari tempat yang dimakan oleh kucing tersebut. Dan dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kucing itu bukanlah najis. Ia tidak lain hanyalah dari kumpulan haiwan yang sentiasa berlegar di sekitar kamu. Dan aku sendiri pernah melihat baginda SAW berwudu dari air bekas minuman kucing. Kedua-dua hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Imam Bukhari, Imam Daraqutni dan lain-lain, seperti yang dinyatakan dalam kitab Al-Talkhis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani jilid pertama muka surat 15. Dalam dua hadis ini Nabi SAW menyatakan dengan jelas kucing tidak najis. Pun begitu sebahagian ulama Hanafiyah seperti Imam At-Tahawi menyatakan kucing adalah najis kerana dagingnya juga adalah najis, haram dimakan. Jadi apa yang disebutkan oleh Ustaz Amran tadi memang salah satu daripada pandangan para ulama. Ibn Abidin mengatakan bahawa kucing tidaklah najis secara mutlak, demikian juga tidak suci secara mutlak, tetapi ia hanya menjadi suci jika ia menjadi haiwan yang berada di sekeliling kita. Jika ia kucing liar, ia adalah najis. Namun hujah jumhur, majoriti para ulama yang mengatakan bahawa kucing tidak najis adalah lebih kuat dalam hal ini. Jadi settle dalam bab ni, kucing tak najis. Yang kedua, bolehkah bela kucing di dalam rumah? Secara umumnya sahabat-sahabat, membela kucing di dalam rumah dalam keadaan kita sentiasa menjaga kebersihan kucing dan rumah adalah dibolehkan. Ia sama saja seperti kita bela lembu dekat dalam rumah ke, kambing kat dalam rumah ke, dan seumpama dengannya. Ataupun nak bela biawak dalam rumah, nak bela krokodil dalam rumah, boleh, tak ada masalah, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Demikian juga berlaku kepada kucing. Tetapi kalau berak kencing kucing pun kita tak dapat jaga sehingga memberikan kemudaratan kepada jiran tetangga dan ahli keluarga kita, maka sudah pasti perkara itu boleh membawa kepada dosa dan maksiat. Demikian juga pastikan perhatian kita kepada kucing itu tidak melebihi perhatian kita kepada manusia yang lain. Jangan sebab kerana kita nak jaga kucing, kita terpaksa bergaduh dengan jiran tetangga kerana taik kucing, kerana kencing kucing dan perangai kucing kita yang sangat binatang sehingga dia merosakkan harta benda jiran kita dan seumpama dengannya. Demikian juga kalau dah bela kucing, saya pasti ramai yang tonton ni dah bela kucing pun, pastikan anda merawat kucing anda. Pastikan dia sentiasa bersih dan sihat, tahu tempat berak dan tempat kencing sendiri. Pastikan dia diajar untuk berak dan kencing dekat tempatnya, bukan merata-rata. Pastikan ajar dia jangan rosakkan harta jiran. Orang-orang yang bela kucing, tak kira lelaki, tak kira perempuan, kalau awak bela kucing dan jiran komplain kepada awak, jangan pergi marah kat jiran tu, tapi perbaiki cara awak jaga kucing awak tu. Ada sebahagian orang ni dia geli dengan kucing, dan ada juga sebahagian orang yang ada alahan terhadap sisa kulit mati kucing yang berterbangan dan banyak di kapet rumah. Jadi kita kena perhatikan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang orang yang marah ni dia pun pecinta kucing juga, dia pun suka kucing juga, dia pun sayang kucing juga, bahkan mungkin dia pun bela kucing. Tapi disebabkan awak tak bela kucing dengan baik, menyebabkan jiran tetangga awak sendiri pun
terkesan dengan masalah kucing awak, ia adalah sesuatu perkara yang perlu dan patut kita perhatikan dan patut untuk diperbaiki. Wallahu ta'ala alam. Saya harap ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua terhadap isu ni. Kucing ni adalah hirah. Sehingga ada seorang sahabat Nabi yang suka kucing, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah perawi yang banyak hadis-hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari. Link saya letak di bawah. Demikian juga buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 yang ada di sini. Moga kita dapat perbaiki perbuatan kita dan amalan kita. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.